Wajib bersama menyuruh kepada benda makruf dan wajib mencegah daripada benda mungkar. Baru Allah sebut wa yuqimunas salah. Allahu akbar. Barulah mereka ini mendirikan solat. Maka alat untuk kita menjaga keenam-enam kuliah yang tadi disebut oleh ulama yang keempat oleh Syekh Wan Ahmad Zain radhiyallahu anhu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah alat yang sangat-sangat terbesar dan dijanjikan oleh Allah akan dapat rahmat bagi sesuatu kaum bila terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan kita terpedaya dengan spekulasi yang dibuat oleh setengah-setengah pihak berkenaan dengan amar ma'ruf semata-mata. Kalau amar ma'ruf semata-mata, tak ada beza agama kita dengan agama yang lain. Bezanya agama kita ini, tercegahnya kemungkaran yang berlaku dalam agama kita dan gejala sosial adalah kerana adanya nahi munkar. Maka pihak yang bertanggungjawab menjalankan kedua-dua kerja ini, itulah pihak yang seolah-olah menjadikan tugas melaksanakan tersebut fardu kifayah. Nampak? Jadi kalau kita seorang yang nampak maksiat itu depan-depan kita sendiri, maka jadi fardu ain benda tersebut. Bila kita duduk secara beramai-ramai, walau kita tak menjalankan operasi apa-apa mencegah kemungkaran, seolah-olahnya dosa telah terlepas, pahala pun dapat. Itulah rahmat. Nampak? Maka Islam yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW yang nak menggapai takwa itu bila mana adanya kesatuan dan kebersamaan umat. Kerana puasa ini dalam hadis Sayyidina Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa ini adalah pelindung, benteng. Muradnya ialah bila kita berpuasa, benda yang halal pun haram dibuat bila kita berpuasa. Contohnya minum air, makan dan seumpamanya. Maka insya-Allah bila terlatih benda halal pun kita nak kurangkan, insya-Allah yang haram tak akan buat langsung. Itu antara natijah daripada berpuasa melahirkan ketakwaan. Namun, kalau semata-mata berpuasa tapi tetap melakukan maksiat, seolah-olah junnah hanya perhiasan. Seolah-olah hanya memakaikan secara perhiasan di luar, tapi di hatinya tidak. Sebab itulah kerja takwa, istilah polemik permasalahan tentang takwa bukan masalah zahir, tapi masalah batin. Maka batin kalau ada takwa sungguh, maka disebabkan itulah akan menyebabkan tercegahnya maksiat pada zahir. Maksudnya, benda apa yang ada pada batin kita, itulah yang menatijahkan zahir kita. Ala kulli hal, marilah bersama-sama kita menjadikan medan Ramadan ini sebagai titik permulaan ataupun madrasah yang terbaik untuk kita mengekang nafsu syahwat kita dan menjadikan diri kita bertakwa. Bertakwa dengan makna membuat segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam Al-Quran, qu anfusakum. Setakat itu saja ke? Tak. Wa ahlikum nara. Kamu kena jaga diri kamu dan jaga ahli kamu, masyarakat kamu daripada buat sebab kepada neraka. Maka ingat, Islam kita ini nak mencapai takwa tak akan mampu kalau kita berseorangan, kerana suruhan bersama, suruhan berjamaah, suruhan berkesatuan itu pun suatu kefarduan, suatu kewajipan, seolah-olah tak mencapai, tak cukup kriteria takwa lagi kalau tak duduk dengan kebersamaan. Maka ala kulli hal, isu yang terbesar sebenarnya Ustaz Bukhari bukanlah semata-mata Ramadan menatijahkan takwa, tapi apakah wasilah selain Ramadan yang berlambak lagi disebut oleh Allah bagi mencapai takwa. Kerana kita jadi rasa, setuju tak kalau seorang itu hanya baik di bulan Ramadan? Tidak. Ramadan bukan hanya untuk orang jadi baik dalamnya, tak. Tapi dia seolah-olah tempat cas kembali iman ataupun sesi muhasabah kembali iman. Bagaimana kita sebelum Ramadan dengan selepas Ramadan. Sebab itulah dalam kitab Madza Ba'da Ramadan dikarang oleh setengah ulama, bagaimana kita nak tahu Ramadan itu meninggalkan bekas ataupun tidak pada hati kita? Maka tengok kita selepas Ramadan bagaimana. Amalan kita, takut kepada Allah bagaimana, rasa diperhati dan memerhati Allah bagaimana. Maka tengok kepada kita selepas Ramadan. Baik, jadi mudah-mudahan dengan perkongsian yang ringkas ini dapat kita sama-sama sedar berkenaan dengan isu takwa ini bukan semata-mata bulan Ramadan,
Tapi sebenarnya itulah menjadi kunci terbesar untuk siapa-siapa nak masuk syurga. Wal aqibatu littaqwa. Innal aqibata lilmuttaqin. Allah menghasarkan orang yang masuk syurga adalah orang yang bertakwa, buat semua suruhan Allah dan tinggal larangan Allah. Namun satu sudut lagi ialah bila ada takwa ini, dialah yang akan mengekang nafsu kita, akan menjadi break yang terbaik untuk diri kita dan menjadi benteng junnah yang terbesar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita bersama jadikan wadah kesatuan KPKM kita ini sebagai wadah untuk kita memupuk nilai takwa dan berkhidmat kepada umat dan mempraktikkan 4 kewajipan yang disebut oleh almarhum Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fattani radhiyallahu anhu. Itu sahaja, maaf atas segala kekurangan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Ala kulli hal, kedua-duanya daripada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa. Alhamdulillah. Jadi jawapan yang sungguh padat daripada Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi berkaitan dengan bagaimana untuk menjadi insan yang bertakwa. Jadi moga-moga dengan tarbiyah Ramadan pada kali ini kita mampu menjadi insan yang lebih bertakwa, insya-Allah. Madrasah Ramadan, tarbiyah daripada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.